3, 2, 1. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berada di rumah Allah. Pada malam ini insya-Allah kita akan memulakan pengajian kita dalam subjek ilmu akidah berdasarkan sebuah kitab yang telah dipilih, iaitu syarah kepada matan Jauharah At-Tauhid. Syarah matan Jauharah At-Tauhid ini ialah karangan ataupun susunan seorang ulama besar yang bernama Syekh Ibrahim Al-Laqani, yang mana beliau ini seorang ulama besar di zaman silam yang mana kuburnya berada di Mesir. Siapa tidak kenal dengan matan Jauharah Tauhid, yang mana ia merupakan suatu matan ataupun satu syair-syair yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani bagi menyusun ilmu akidah agar dapat disampaikan dengan cara yang lebih mudah. Jadi kitabnya ini, matan ini dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, tetapi syarahnya dibuat oleh Dr. Akli Ahmad, pensyarah kanan Universiti Insaniyah, iaitu di Kedah. Jadi kitab ini memang sangat bagus dibaca. Alwan kata-kata alwannya dibuat oleh Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pahang. Jadi memang kitab ini bagus untuk sama-sama kita pelajari, agar akidah Islam yang kita anuti ini menjadi akidah Islam yang benar-benar tepat dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum kita masuk mempelajari matan-matan ini, mengapa kitab ini dikarang oleh Syekh Ibrahim dengan menggunakan matan, syair-syair? Dia sebabnya pada peringkat dulu-dulu, zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Ghazali, itu zaman di mana ulama-ulama ketika itu mereka berlumba-lumba untuk menghasilkan karangan-karangan mereka. Dan kebetulan pada masa itu khalifah-khalifah Islam, mereka itu memberikan galakan yang begitu hebat kepada ulama-ulama yang berjaya mengarang kitab. Sehingga kan mana-mana ulama yang dapat mengarang kitab, siap saja kitab dia itu akan ditimbang. Katakan berat kitab itu 20 kilo, maka dia akan dapat 20 kilo emas daripada khalifah. Bayangkan tuan-tuan bagaimana galakan yang diberi. Tapi tidaklah ulama-ulama ini mengarang untuk dapatkan 20 kilo emas tu, tidak. Tetapi itulah dia orang kata galakan daripada pihak ulil amri, daripada pihak khalifah. Dan pada ketika itu memang negara Islam, khilafah Islamiyah pada ketika itu menjadi sebuah khilafah yang memberi keutamaan kepada ilmu. Kalau kita tengok di kota Baghdad itu, ketika kerajaan Mongol Genghis Khan datang ke Baghdad, dia menaluki kota Baghdad, ketika tentera dia nak menyeberangi sungai Euphrates tu, tak ada jambatan. Apa Genghis Khan buat? Genghis Khan ni dia orang bukit. Dia bukan orang terpelajar, dia orang bukit. Jenis orang tak mengaji. Dah lah dia kafir, tak mengaji pula, tak suka ilmu. Kerja dia berperang aja. Jadi bila dia berjaya menawan kota Baghdad tu, orang Islam dah ramai dia bunuh. Dia nak pergi jemberang sebelah sana tu, jambatan tak ada. Apa dia buat? Dia arahkan tentera dia masuk ke perpustakaan Islam di kota Baghdad tu. Dia ponggah kitab-kitab tu, letak dalam sungai. Banyaknya kitab
di perpustakaan di kota Baghdad itu, sehingga boleh jadi jambatan kepada tentera dia untuk menyeberangi sungai Euphrates ke sebelah sana. Sungai Euphrates bukan kecil. Jadi kita bayangkan bagaimana banyaknya kitab-kitab pada ketika itu yang dikarang oleh para ulama. Sebab itu banyak karangan-karangan ulama-ulama Islam yang tak sampai kepada kita. Kalaulah Genghis Khan dia tak karamkan kitab-kitab itu, lagi banyak kitab-kitab ulama-ulama dulu sampai kepada kita pada hari ini. Tapi jenayah yang dia buat oleh Genghis Khan ini, ya, jenayah kepada ilmu, hasil penat lelah ulama-ulama kita mengarang kitab, para khalifah memberi galakan, Genghis Khan dia rosakkan habis. Ya. Jadi pada ketika itu nak ceritanya para ulama ni begitu giat mengarang kitab, dan masyarakat pada ketika itu pula mempunyai kemampuan untuk belajar, walaupun kitab besar-besar mereka mampu untuk belajar. Itu. Jadi ketika itu ulama pun sukalah karang kitab panjang-panjang. Berpuluh-puluh tahun selepas itu, himmah ataupun kesanggupan untuk belajar tu makin menjadi kurang. Bila kurang, maka para ulama pun buat kitab yang dipanggil mukhtasar. Kalau kita tengok di kedai-kedai kitab ada ditulis Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin tu besar ni, 23 jilid. Oleh kerana keinginan dan kesanggupan orang untuk belajar dah kurang, maka ulama buat ringkasan kepada Ihya Ulumuddin. Itu dipanggil kitab Mukhtasar. Mukhtasar Ihya Ulumuddin, ringkasan Ulumuddin itu. Jadi tapi masih lagi dalam bentuk karangan. Kalau dari dah 23 jilid buat ringkasan dah jadi 1 jilid. Dah jadi 1 jilid. Ya, ada sekarang ni kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ya, ada. Kemudian selepas dia buat mukhtasar tu daripada 23 jilid jadi 1 jilid, diringkaskan. Kemudian kemampuan orang nak belajar 1 jilid tu pun dah kurang dah. Dah semakin kurang. Bila dah semakin kurang, ulama pun tengok 1 jilid pun tak boleh nak baca ni. Itu sebab masing-masing dah sibuk dengan dunia, masing-masing dah sibuk dengan kerja. Jadi para ulama pun daripada 1 jilid tu direngkaskan lagi. Bila ringkaskan lagi, itu yang dia buat pantun tu. Dia buat dalam bentuk pantun pula. Tapi kandungannya sama, tetapi direngkaskan daripada 1 jilid jadi pantun. Pantun ni lah yang dinamakan matan. Kalau kita belajar ilmu di pusat pengajian Islam, dia kata okey, kamu hafal matan Jurumiyah, kamu hafal matan Jawharat Tauhid. Matan-matan ni pantun-pantun ni lah. Kitab tu asalnya 23 jilid, direngkaskan jadi 1 jilid. 1 jilid pun tak mampu, lalu ulama ringkaskan lagi, lalu dia jadi matan. Itu yang timbulnya matan-matan yang banyak dalam kelas-kelas pengajian Islam ni. Jadi termasuklah matan yang kita nak belajar ini, ya. Matan ini dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitab dia ni Jawharah At-Tauhid. Ya. Jadi matan ni, bayangkanlah tuan-tuan, daripada 23 jilid ditukar jadi matan, agaknya berapa pantunnya? Beratus-ratus pantun. Ya. Jadi matan-matan ini dipelajari dan disyarahkan oleh para ulama. Daripada situ anak-anak murid dapat memahami ilmu tauhid dengan mudah. Gitu ya. Tapi zaman kita sekarang ni matan pun orang dah tak larat nak belajar dah. Tak tahu lepas ni ulama nak buat macam mana nak ringkaskan lagi. Ya, apa cara nak menarik orang supaya belajar? Kalau matan tu dah ringkas, lebih daripada matan pun kita tak tahu nak buat apa lagi dah. Ya, baik. Hari ini mari kita lihat dulu sebelum kita sentuh matan ini. Matan ini berkaitan dengan ilmu tauhid. Kita sentuh dulu tentang kepentingan kita mempelajari ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini dia satu ilmu yang diletakkan oleh para ulama sebagai ilmu fardu ain, ilmu yang wajib dipelajari, ya, oleh semua orang. Asalkan dia baligh, berakal, dia wajib belajar ilmu tauhid. Kalau dia tak belajar, dia berdosa. Yang bila kita tanya orang ni, kamu pernah masuk kelas ilmu tauhid? Tak sempat lah. Jawapan dia senang, tetapi dia berdosa.
Itu. Ya, sebab ini benda yang wajib dipelajari. Sebab apa? Sebab ilmu tauhid ini dia bercerita tentang perkara yang paling utama dalam agama. Dia bercerita tentang, pertama sekali bercerita tentang sifat-sifat Tuhan. Ya, sifat-sifat Tuhan. Sebab itu bila kita belajar ilmu tauhid, kita akan mempelajari sifat 20, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah. Ini semua wajib diketahui oleh semua orang Islam. Setiap orang wajib tahu. Sifat 20 tu, setiap satu sifat tu dia kena tahu. Dia kena pelajari. Ya. Kalau dia tak belajar, berdosa. Apa sebab kalau tak belajar berdosa? Sebab kalau dia jadi orang Islam, dia beriman pada Allah tu ada. Allah ada tak? Ada. Mengapa kau kata ada? Saya, bapa saya orang Islam, saya lahir dalam keluarga Islam. Bapa saya kata Allah ada, saya ikut je lah kata Allah ada. Takkan saya nak jadi Cina pula? Saya orang Melayu, lahir dalam keluarga Islam. Jadi ayah saya kata Allah tu ada, saya ikut je lah. Kalau dia cakap begitu, menunjukkan bahawa dia seorang yang jahil tentang akidah Islam. Dia tak tahu Allah yang dia sembah tu macam mana. Dia tak tahu. Ya. Ini yang bahaya. Bila dia tak tahu Allah tu macam mana, orang ini sangat mudah disesatkan. Bila-bila masa dia boleh tersesat. Dia tak ada ilmu tauhid. Orang tak ada ilmu tauhid ni ibarat orang jalan tak ada bawa lampu picit dalam malam yang gelap gulita. Boleh berjalan, tapi bila ada lubang jatuh ni. Boleh berjalan, tapi kalau ada paku terpijak lah. Ini ibarat orang yang tak ada dalam dada dia ilmu tauhid. Sangat bahaya. Kita ambil satu contoh. Selalu saya bagi contoh ini. Bahayanya kalau kita ni tak ada ilmu tentang tauhid. Contoh, kita semua kata Allah itu ada. Semua orang kata Allah itu ada. Ya, tiba-tiba dia berjumpa dengan musuh Islam. Musuh Islam ni dia belajar Islam, tapi dia cari tempat-tempat di mana dia boleh sesatkan orang. Dia jumpa kawan kita ni. Kawan kita ni orang Islam, beriman Allah tu ada, tapi dia tak ada ilmu tauhid. Lalu orang kafir ni pun tanya, awak ni beriman ke kepada Allah itu ada? Mestilah. Saya sebagai orang Islam, saya beriman bahawa Allah tu ada. Mestilah. Dia kata, kamu sebenarnya kena tipu je dengan ustaz-ustaz tu. Allah ni mana ada? Dia cuba nak main. Kawan ni kata, mana boleh Allah tu ada lah. Saya daripada kecil lagi ayah saya kata Allah tu ada. Kata musuh Islam ni, dia kata, macam mana kamu kata Allah tu ada? Kamu pernah nampak Allah ke? Saya tak pernah nampak Allah. Dia tanya, kamu pernah nampak Allah ke? Saya tak pernah nampak Allah. Kamu pernah pegang Allah ke? Saya tak pernah pegang Allah. Jadi kalau kamu tak pernah nampak Allah, kamu tak pernah pegang Allah, macam mana kamu kata Allah tu ada? Dia ambilnya botol ni. Tu, kamu nampak tak botol ni? Nampak. Botolnya ada ke tak ada? Ada. Mengapa kamu kata dia ada? Sebab kamu nampak dengan mata, kamu boleh pegang dia, baru kita kata dia ada. Jadi bermakna bila kita kata benda tu ada, dia mesti kita boleh nampak dan kita boleh pegang. Kamu kata Allah tu ada, Allah kamu tak pernah nampak, Allah kamu tak pernah pegang, macam mana kamu kata dia ada? Nampak tak? Musuh tadi dia masuk cara macam tu. Yang dia cakap tu ikut logik akal tu. Kalau orang Islam tak ada ilmu tauhid, macam mana dia nak patahkan? Ya, dia guna logik akal. Kamu nak kata Allah ada, kamu tak pernah nampak dia. Botol ni ada sebab kamu nampak dia, barulah kita kata dia ada. Ni kamu kata Allah tu ada, kamu pun tak pernah nampak Allah, macam mana kamu kata dia ada? Dia mainnya kita macam tu. Bahaya tak kalau kita tak ada ilmu agama? Bahaya tak kalau kita tak ada ilmu tauhid? Bahaya lah. Dia pun terfikir ya, bila ya tu jadi kafir ya. Kafir terus.
Kalau mati dia waktu tu tak boleh tanam tu kat kubur orang Islam. Mana tanam kat tempat lain. Kufur tu, dah kufur dah. Sebab dalam tauhid ni, dalam kita beriman kepada Allah, tidak boleh ada rasa syak walaupun sebesar zarah terhadap Allah dan kesempurnaan dia. Sikit besar zarah kita ada rasa syak terhadap kesempurnaan Allah, kufur. Jadi bila kawan ni diberitahu begitu, yang ada tu mesti nampak, aku pun tak pernah nampak Allah, macam mana? Nampak? Jadi itu yang pentingnya belajar ilmu tauhid. Kena duduk bersila depan tok guru. Jangan duk main baca-baca melalui internet aja. Duduk bersila depan tok guru, belajar tentang ilmu tauhid supaya kita betul-betul beriman dengan jazam. Jazam ni makna putus bahawa Allah itu ada. Tapi nak beriman dengan jazam, dia mesti dengan dalil. Mana boleh tak ada dalil kita boleh kata saya yakin? Tak boleh. Yakin tu takkan datang kalau kita dalilnya tak ada. Jadi kalau kita belajar ilmu tauhid, dia ajar kita tentang dalil. Kalau kamu kata Allah tu ada, apa dalilnya? Ya tak? Dalilnya kita tengok kepada dalil akal dan juga dalil nakal. Dalil akal berdasar kepada logik akal. Dalil nakal berdasar kepada Al-Quranul Karim. Kita ambillah satu dalil akal. Ya. Apa dalil kamu kata Allah tu ada? Allah itu ada, dalilnya ialah alam ini lah. Yang biasa kita dengar. Betul tak? Kamu tengok alam ini. Kamu tengok gula-gula yang sebiji ini. Ambil gula-gula sebiji bagi kat dia. Kamu nampak tak gula-gula ni? Ya, gula-gula sebiji ni kamu letak dalam lidah kamu. Telan, isap-isap lama-lama dia hilang. Kan? Gula yang kecil, gula-gula yang kecil ini yang kamu letak kat lidah kamu lama-lama dia hilang. Boleh tak dia jadi dengan sendirinya? Dia kata mana boleh. Mestilah dia mesti ada yang menciptanya. Kan? Jadi kalaulah gula-gula sekecil itu kamu kata tak boleh jadi dengan sendirinya, macam mana alam ini yang penuh dengan perkara-perkara ajaib, matahari kejadian yang ajaib, bulan kejadian yang ajaib, langit yang tak pernah runtuh tu kejadian yang ajaib, macam mana dia boleh jadi dengan tersendirinya? Kalau gula-gula yang kecil itu pun tak boleh jadi dengan sendirinya, macam mana langit boleh jadi dengan sendirinya? Macam mana planet-planet atas langit tu boleh jadi dengan sendirinya? Itu menunjukkan bahawa ada satu kuasa yang sudah jaga ke alam ini. Kuasa itu bagi kita orang Islam ialah Allah. Mesti ada Tuhan yang buat. Ya, kita tengok air ni. Air ni kalau kita belajar dalam sains lah, orang sains kata apa? Air ni kandungan dia H2O. Ada hidrogen dan oksigen. Pergilah mana-mana, tuan-tuan pergi ke Amerika, tak ada air, cuba tengok, dia mesti H2O juga. Pergi Kuala Lumpur, air H2O juga. Mesti hidrogen, oksigen. Macam mana semua air dalam dunia kandungan dia kena sama? Mesti sama. Menunjukkan bahawa ada satu kuasa yang kontrol dia, yang jaga dia. Ya. Jadi kita lihat bahawa Allah itu ada dengan dalil. Lalu kita pun yakin. Kita yakin. Ya. Ada Syekh seorang guru kita di Mesir, nama Syekh Sya'rawi. Dia dijemput oleh kerajaan Rusia dalam satu seminar lah. Ya. Lalu dia pun pergilah Rusia ni, zaman tu zaman komunis, Soviet Union tu, yang tak percaya Tuhan, komunis. Ya. Lalu pada ketika itu berlakulah perdebatan. Memang dia diajak untuk berdebat lah. Orang Islam kata Allah tu ada, Allah tu hebat. Datang kat Rusia, kita berdebat tengok. Kami komunis kata Allah tak ada. Syekh ni datanglah, dia datang. Ya. Perdebatan itu patutnya berlaku pukul 8 lah katakan. Syekh ni pukul 8 tak muncul. Tak muncul. 8.30 tak muncul. Pukul 9 baru muncul. Orang komunis ni dah tunggu dah. Mana Syekh ni tak datang ni. Ini dah takut nak berdebat lah ni. Pukul 9 dia datang. Datang. Orang kata, Syekh, mengapa lambat? Takut ke nak berdebat dengan kita? Dia kata, bukan takut. Dia kata, saya datang lambat sini sebab
masa saya turun daripada kapal terbang tadi, saya sampai dekat airport tu, nak naik kereta, tiba-tiba pintu kereta terbuka sendiri. Saya pun naik kereta tu. Naik kereta tu, driver tak ada, tiba-tiba kereta tu jalan sendiri. Jalan sendiri, bawa saya ke hotel. Sampai dekat hotel, dia terbuka sendiri pintu tu. Saya pun turun, naik ke atas, naik lift. Sampai-sampai saja tak payah tekan lift, lift tu terbuka. Tingkat berapa pergi? 8, sendiri dia pergi. Bila saya nak mandi, tak payah saya buka batang paip, tiba-tiba air turun. Lepas mandi, saya nak lap, tiba-tiba badan saya dah kena lap dah. Terbang sendiri kain tuala tu. Apa kata kaum ini? Dia kata, Syekh, engkau dah lah datang lambat, menipu orang pula. Mana boleh pintu terbuka sendiri, air pancut kau mandi tu, kau kena buka dulu baru dia keluar. Pintu kereta mana boleh tutup sendiri, kau kena buka. Syekh tu kata, cuba tengok, ini jawapan aku kepada apa yang kau sebut. Kau orang kata dunia ni tak ada Tuhan, dia jadi dengan sendirinya. Ya. Pintu kereta pun kau kata tak boleh terbuka sendiri, mesti ada orang membukanya. Macam mana alam ini kau boleh kata terjadi dengan sendirinya? Nampak? Jadi di situ dia menjawab. Jadi itu pentingnya ilmu tauhid, untuk kita mengisbatkan keimanan kita bahawa Allah itu ada dengan ilmu. Ya. Sebab itu kalau kita tengok dalam Quran, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dia sebut apa? Benda-benda ketuhanan ni dia kena mula dengan ilmu. Allah Taala sebut dalam surah Muhammad ayat 19. Apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini yang kita baca masa kita nak tahlil tu. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu surah Muhammad tu yang kita baca sebenarnya, ayat yang ke 19. Itu fa'lam, hendaklah kamu ketahui budak. Apa dia? Annahu, akan bahawasanya, la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Dalam ayat ni Allah Taala kata apa? Kalau kamu nak berakidah bahawa Allah itu Tuhan yang wajib disembah, mesti mula dengan fa'lam, dengan ilmu. Mesti dengan ilmu, bukan boleh main ikut-ikut. Sebab itu dalam ilmu tauhid, ya, orang yang ikut-ikut ni, Allah tu ada tak? Ada, kerana bapak saya kata tadi, itu nama iman ikut-ikut. Iman ikut-ikut ni dalam istilah tauhid dipanggil iman taklid. Iman taklid, dia tak ada dalil. Ya, iman taklid ni ada dua pandangan ulama. Satu ulama kata iman dia tak sah. Ini pandangan keras. Tapi pandangan yang diterima oleh jumhur ulama, orang yang beriman secara taklid, imannya sah. Imannya tetap sah. Kalau dia meninggal, tanam dekat kubur orang Islam, sah iman dia, dia masih lagi Muslim. Tetapi setiap detik hidup dia penuh dengan dosa. Sebab apa? Sebab dia meletakkan diri dia pada tempat yang bahaya. Bila-bila masa dia boleh dikufurkan. Bahaya. Ya. Cuba tuan-tuan tengok orang bila tak kenal Allah. Bila orang tak kenal Allah, hidup dia hidup yang tak sempurna. Pernah sekali saya masa tu, kita pegawai agama kan, kadang-kadang buat kerjasama dengan penjara, buat kerjasama dengan bahagian-bahagian dalam jabatan kerajaan ni lah. Jadi pada hari itu kita orang dipanggil untuk bekerjasama dengan kebajikan masyarakat untuk buat program dengan adik-adik perempuan kita yang orang panggil Bosnia ni. Bukan Bosnia tu dekat Eropah tu. Ni Bosnia ni budak-budak perempuan yang menghadiahkan tubuh badan dia kepada orang laki-laki, dan dia ambil upah yang murah je. Kadang-kadang tak ada upah pun, saja-saja nak suka-suka. Ya. Jadi mereka dapat tangkap lebih kurang 25 orang. Maka 25 orang ni setuju untuk dipulihkan. Dan sebab benda tu ketagih tu, bila dah dilayan oleh seorang lelaki, dia ketagih nak lelaki yang kedua pula. Jadi tangkap, kita nak pulihkan dia. Lalu kita bawa lah ke camp jauh tu, kat Janda Baik dalam hutan tu. Pergilah. Jadi antara tenaga pengajarnya saya lah.
Jadi alhamdulillah budak-budak perempuan ni lawa-lawa, muda-muda lagi. Ya, hari pertama kita bercakap, dia masih main-main lagi. Ya, hari kedua main-main lagi, kita terus didik dia, ajak dia semayang jemaah, malam-malam ajak qiyamul lail, ajak dia berzikir, biar hati dia lembab dengan zikrullah. Masuk hari keempat, tak ada apa-apa lagi, dia sama juga macam tu. Ya, program kita 1 minggu. Masuk hari yang ke-6, bila hati dia tu telah diusik dengan zikrullah, dia berubah. Itu teknik kita. Ya, ajak dia berzikir, zikir, sebab dia jadi jahat macam tu sebab hati dia tak pernah zikir pada Allah. Dia tidak ada subhanallah dalam hati dia. Dia tak ada zikrullah, sebab tu dia mudah terlibat dengan kejahatan. Sebab hati manusia ni, dia tak boleh jatuh cinta kepada 2 perkara serentak. Itu ma ja'alallahu li rajulin qalbaini fi jawfin wahid, kata Allah. Allah tak pernah jadikan dalam diri seorang manusia 2 cinta pada waktu yang sama, tak pernah. Itu. Dia mesti dalam diri kita ni ada 1 cinta saja kita boleh. Orang kata sama, tak boleh. Macam kita dengan anak-anak kita kan, mana boleh anak kita 2 orang, saya sayang dua-dua sama je, bohong tu. Mesti salah seorang tu kita sangat sayang, yang ini kita sayang. Yang ini terlalu sayang, yang ini kita sayang. Jadi sebelum dia masuk pusat itu, dia sangat sayang kepada maksiat. Bila dia sayang pada maksiat, dia tak sayanglah pada ibadah. Sekarang ni kita tukar dia biar dia sayang pada ibadah. Macam mana cara dia? Ajak dia beribadah. Ajak dia beribadah, penuhkan hati dengan zikrullah, zikrullah, zikrullah. Hari yang ke-6 dia menyerah dia. Dah mula nak semayang sama-sama kita. Ya, rambut yang berwarna-warni itu dia dah suruh kita gunting sikit, suruh ustazah gunting. Alhamdulillah, ada seorang budak perempuan, dia tak nak berubah. Esok hari ke-7 dah nak balik. Yang lainnya dah menangis-nangis dah, malam qiyamul lail dah menangis-nangis, dah insaf pada Allah. Yang seorang ni tak nak berubah. Kita jumpa dia, orang tengah program ni, dia duduk seorang-seorang kat padang tu. Saya pergilah cari dia. Tanya, kenapa kamu tak nak campur dengan kawan-kawan? Kawan-kawan tengok dah seronok, dah berzikir, bernasyid, mereka dah berubah dah, nak balik ke rumah, nak jadi orang baik semula, nak jadi anak yang solehah. Kamu mengapa tak berubah? Kita tengok apa jawapan dia. Dia kata apa? Yang 24 orang yang dekat dalam tu ustaz, itu bosnya, saya pun bosnya, tapi itu bosnya yang baik. Saya dah tak ada guna dah ustaz. Kata sebab apa kamu tak berguna pula? Kita semua sama je. Mereka tu bosnya, dia layan 1 malam 1 lelaki. Saya layan 1 malam 7 lelaki serentak saya layan. Muka macam saya ni Allah nak pandang ke? Nampak tak? Sebab apa dia cakap begitu? Sebab dia tak kenal Tuhan. Dia tak kenal sifat Allah yang sepatutnya dia kenal. Dia ingatkan Allah ini macam manusia. Kita manusia memanglah macam tu, betul tak? Kalau kau ni kejahatan dia ni 20 kejahatan. Hari ni tangkap tabung masjid, dia curi. Lepaskan, besok curi lagi, sampai 20 kali curi, kita pun tak boleh tengok dah muka dia, betul tak? Manusia macam tu. Tapi Allah ni macam manusia ke? Dia kata, saya ni ustaz, 7 lelaki saya layan dalam 1 malam. Saya ni penuh najis ni, daripada kepala sampai ke kaki, semua najis. Tak mungkin Allah akan tengok saya lagi. Jadi tak usahlah ustaz susah payah nak didik saya, pergi didik 24 orang tu. Saya biar saya balik, saya akan duduk dengan dunia saya. Lalu kami pun kata kat dia, ustaz nak cerita sikit. Sebenarnya Allah sayang kamu. Kamu dengan mereka tu sama je. Tak ada beza di mata Allah. Allah sayang kamu. Dia kata tak mungkin ustaz. Saya tak mungkin, Allah tak mungkin sayang saya lagi. Sebab saya ni kotor. Saya kata gini. Dulu berlaku Nabi SAW sebut, kita cerita pada dia satu kisah. Nabi pernah cerita kepada para sahabat satu kisah. Apa kisah dia? Kisahnya begini. Ada seorang lelaki, dia mengembara di padang pasir. Dia bawa air,
Padang pasir ni nak menyeberangi padang pasir kena bawa air. Panas kan. Dia naik keldai dia minum. Dia mengantuk. Dia nampak ada batu tu, dekat batu mesti ada bayang-bayang lah. Dia pun berhenti, dia baring sandar kat batu tu. Tangan pegang tali keldai tu, takut dia lari. Bila dia dah tertidur, tangan pun terlepas, tali pun terlepas, keldai tu lagi. Dia tak sedar, dia dah sedap berdengkur dah. Kroh berdengkur. Keldai lagi. Dekat leher keldai itulah air botol dia. Jadi bayangkan keldai itu pergi bersama dengan air botol dia. Kalau dia dahaga, dia nak minum apa? Maka keldai itu pergi jauh. Dia pun tidur kroh. Lama-lama bila dah sedap, dah selesai tidur, dia pun bangun nak minum lah, tekak mesti pahit. Tidur kat padang pasir. Bangun tengok dia, keldai dah tak ada. Air pun dah tak ada. Macam mana dia nak minum? Ini Nabi SAW cerita ni pada para sahabat. Jadi bila dah dahaga tu, dia pergi ke hulu cari keldai, tak jumpa. Jalan ke hilir tak jumpa. Kiri kanan cari, sampai dia dah tak larat nak melangkah dah. Cari keldai dia, mana keldai aku ni? Sebab di keldai tu ada air dia nak minum. Sampai satu ketika dia dah tak larat dah. Nak berjalan pun dah tak larat. Biarlah, aku serah pada Allah lah, mati mematilah. Dia pun sandar balik dekat dia punya batu tu, menunggu saat-saat dia akan dimatikan oleh Allah. Sebab dah tak larat dah. Dia tutup mata, sedar-sedar tuan-tuan. Nabi cerita, pipi dia dijilat di keldai tu. Keldai tu datang, pergi kat muncung hidung dia tu, pergi kat pipi dia, dia terasa basah. Dia buka-buka tengok keldai dia. Dekat leher keldai dia tu ada air. Air botol dia tersangkut elok je. Dia pun punya gembiranya tuan-tuan, punya gembiranya seolah-olahnya dia mati hidup kembali lah. Punya gembiranya orang ni, kata Nabi, sampai dia kata apa? Ya Allah, engkaulah hamba-Ku, akulah penciptamu. Ya, bukan maksud dia gitu, dia terlancar lidah. Oleh kerana terlalu gembira sampai dia sebut pun salah. Ya Allah, engkaulah hamba-Ku dan akulah Tuhanmu. Gitu. Terlancar lidah. Punya gembiranya dia, punya seronoknya dia. Sebab apa? Sebab jumpa air ketika dia dah nak mati dah. Kalau tak sampai air tu, biasanya mati dah dia. Jadi bila air tu datang, dia punya gembira, meloncat-loncat dia, gembira sangat. Nabi kata, gembira tak orang ini? Tentulah ya Rasulullah, gembira orang ni. Nabi kata, gembiranya Allah bila mendengar seorang hambanya yang berdosa mengetuk pintu keampunan. Allah lebih gembira daripada lelaki yang jumpa air tadi. Nampak? Allah ni bila orang berdosa ni ketuk pintu keampunan. Astaghfirullahalazim, menitik air mata, menangis depan Allah, dosa aku ampun ya Allah. Allah punya gembira dengar orang ini lebih gembira daripada lelaki tadi yang dapat air di padang pasir ketika dia hampir mati. Ini cerita Nabi kisahkan kepada para sahabat. Ya. Jadi bila budak perempuan ni dengar, oh begitu ke Allah ni? Allah beginilah. Kamu buatlah dosa banyak mana pun, tetapi bila kamu sebut astaghfirullah, Allah sangat gembira untuk menerima kamu. Menitik air mata dia. Mohlah kita masuk ke dalam, mari kita sama-sama bertaubat. Alhamdulillah budak perempuan tadi masuk dan dia bertaubat. Tapi di peringkat permulaan, mengapa dia tak nak? Sebab dia tak kenal Allah. Dia tak kenal sifat Allah tu bagaimana. Dia rasa bila dia dah banyak dosa tu, dia dah tak ada tempat dalam dunia ni. Bukan. Allah bukan begitu sifatnya. Jadi nampak tak? Bila orang kenal Allah, hidup dia akan bahagia. Hidupnya akan bahagia. Ya. Ada orang dia suka berdoa. Dia suka berdoa. Doa tak dapat. Jaga. Kalau orang tak kenal Allah, tapi dia berdoa, tiba-tiba tak dapat, orang ni akan jadi orang yang malas berdoa. Malas aku berdoa. Itu. Ustaz-ustaz duk kata, kalau ada hajat minta je ke Allah, Allah kabulkan. Aku dah berdoa berapa lama, satu benda pun tak dapat. Malas aku.
Itu yang bila kita baca doa, dia tangan dia letak atas apa je. Kenapa kau tak angkat? Alah, lama dah aku doa satu benda tak dapat. Ini akibat tak kenal Allah ni. Allah ni memang dia suruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu nanti aku akan kabulkan doa kamu, kata Allah. Tapi Allah suruh kita berdoa, yang mengkabulkan dia. Dan dia bila dia kabulkan doa kita, bukan ikut apa yang kita minta, tapi ikut apa yang dia nak. Kalaulah dia kabulkan doa kita ikut apa yang kita minta, bermakna Allah itu tunduk kepada doa kita. Takkan Allah yang maha berkuasa tunduk pada doa kita? Takkanlah doa kita lebih berkuasa daripada Allah. Sebab tu ulama tauhid kata apa? Kamu boleh minta apa saja pada Allah, Allah akan kabulkan. Sebab dia janji dalam Quran, astajib lakum, aku akan kabulkan. Tetapi walaupun dia kabulkan ikut apa yang dia nak, bukan ikut apa yang kita minta. Jadi bila kita kenal gitu, oh patutlah aku minta nak jadi kaya je tu, tiba-tiba jadi sangat kaya, alhamdulillah. Aku minta nak sihat, tiba-tiba sampai sekarang sakit lagi. Ya. Dia kabulkan tapi ikut apa yang dia nak, bukan apa yang kita minta. Gitu. Jadi tuan-tuan, bila kita kenal Allah, hidup kita bahagia. Ya, tak mudah kita disesatkan orang. Jadi dalam ilmu tauhid kita bicara tentang Allah. Dalam ilmu tauhid juga kita berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam kalimah syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebab itu bahagian kedua dalam ilmu tauhid kita berbicara tentang nabi kita, khususnya tentang 4 sifat yang ada pada nabi kita. Ya, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. 4 sifat ni sifat yang wajib bagi nabi kita. Saya dah hafal dah. Baguslah kalau kamu dah hafal, tapi bagaimana kamu tahu tak dalilnya? Perlu ke dalil? Perlulah. Sebab kalau kamu tak ada dalil, nabi bersifat dengan siddiq, kamu tak ada dalil, kamu berada dalam keadaan bahaya. Sebab apa? Bila-bila masa saja kamu boleh disesatkan oleh orang. Kita biayalah menghafal kan masa kita sanawi dulu. Ini pelajaran masa kita sanawi. Nabi bersifat, para anbiya bersifat dengan 4 sifat yang wajib. Apa dia? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, jawab. Lulus 50/50. Baguslah. Tapi kalau dalil tak ada, bahaya. Bila-bila boleh disesatkan oleh musuh agama. Kita ambil itu contoh. Ya. Kita beriman bahawa nabi kita itu bersifat dengan siddiq, amanah. Siddiq dan amanah. Benar lagi beramanah. Tiba-tiba musuh Islam kata, mana adalah nabi kamu, mana ada siddiq, nabi kamu mana ada amanah, dia seorang yang jahat. Kita dengar tu marahlah kita. Marahlah kita. Mana boleh nabi saya mesti bersifat dengan siddiq dan amanah? Mana boleh? Dia kata, itulah kamu tak baca kitab. Kamu orang Islam cakap nabi kamu siddiq, amanah, tapi kamu tak baca kitab. Kami baca kitab, kata musuh Islam. Ya, kadang-kadang musuh Islam ni dia baca kitab lebih banyak daripada kita. Dia kata, nabi kamu tahu tak apa jenayah yang dia buat? Apa nabi saya buat jenayah apa? Nabi kamu pernah membunuh bapa mertua dia. Mana ada dalam sejarah dunia ni orang baik dikatakan bunuh bapa mertua melainkan nabi kamu lah. Kita kata mana ada. Itulah kamu jahil dah, dia jahilkan kita pula. Bukti? Dia kata, saya ada bukti. Memang ada bukti. Kalau kita buka dalam sejarah Islam, memang ada bukti. Ya, masuk insyaAllah. Azan dulu.
Jadi kalau musuh agama kata Nabi kamu tidak siddiq, kita marah. Sebab kita beriman kata Nabi kita siddiq, Nabi kita amanah. Tapi bila musuh bawa satu hujah, kita tak boleh jawab, ini bahaya. Ya, dia kata apa? Nabi kamu bunuh bapa mertua dia sendiri. Mana ada orang kita kata dia baik, dia siddiq, kalau bunuh bapa mertua, ambil anak lepas tu bunuh bapa mertua dia. Nabi kamu lah yang buat. Kita pun tanya, bila Nabi saya buat? Itulah awak tak baca sirah Nabi. Orang Islam tapi tak pernah baca sirah Nabi. Bila? Kalau kita buka dalam sirah Nabi kita, Nabi kita berkahwin dengan seorang perempuan bernama Safiyah. Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Ini salah seorang isteri Nabi. Safiyah ni dia ni Yahudi, dia bukan orang Arab. Ya. Sayyidatina Safiyah ialah Ummul Mukminin, salah seorang Ummul Mukminin. Dia ni ialah isteri Rasulullah SAW. Dia ini daripada keturunan Bani Israel, orang Yahudi. Dia beragama Yahudi. Nabi berkahwin dengan dia selepas dia masuk Islam. Siapa bapa dia? Bapa dia ialah Huyai bin Akhtab. Apa terjadi pada Huyai bin Akhtab? Nabi SAW jatuhkan hukuman mati kepada dia. Itu yang jadi hujah tu. Betul ke sejarah ni? Sejarah ni memang betul. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab sirah, balik dia cuba buka kitab sirah. Buka, baca bermula daripada perang Khaybar. Perang Khandaq. Nabi pergi perang Khandaq. Ya, lepas Nabi pergi perang Khandaq, habis perang Khandaq, Nabi balik. Tengah letih-letih tu balik sebab gali parit kan.
Nabi nak buka pedang, nak letak atas meja tu, Jibril pun turun. Ya Rasulullah, pakai balik pedang kamu. Ngapa? Pergi ke perkampungan Bani Quraizah, orang Yahudi ini, dia telah khianat kepada kamu. Yahudi Bani Quraizah ni dalam kota Madinah ada beberapa Yahudi. Ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa. Dia banyak Yahudi dalam tu. Jadi Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, dia ada perjanjian damai dengan Nabi. Mereka dah tanda tangan agreement nak berbaik-baik dengan orang Islam, duduk sama-sama di Madinah, tak nak buat kacau. Nabi kata bagus, duduklah, tak apa. Tapi dalam perang Khandaq, Nabi berlawan dengan Yahudi daripada luar. Yahudi luar, Nabi lawan. Yahudi di luar ni kalah balik, Nabi balik ke rumah. Jibril kata, ya Rasulullah, pergi ke Yahudi Bani Quraizah pula. Sebab apa? Sebab Yahudi ni khianat kepada kamu. Dia yang menolong Yahudi di luar untuk serang kamu. Nabi pun terkejut lah. Ini Yahudi Bani Quraizah dah ada perjanjian damai, takkan dia khianat? Maka bila dia khianat, ya, Nabi pun panggil para sahabat, jom sarung balik pedang kita selesaikan Yahudi Bani Quraizah ni pula. Baru balik perang tu, pergi perang balik. Sampai di Yahudi Bani Quraizah tu, Nabi kepung kampung tu 25 hari. Bila 25 hari kepung, nak makan apa? Yahudi ni ambil bendera serak, ambil bendera putih, menyerah. Bila menyerah, Nabi tangkap. Bila tangkap, bicara dalam perbicaraan sabit hukuman, sabit kesalahan. Maka dijatuhkan hukuman. Apa dia? Hukuman mati. Sebab mereka khianat. Ya, mereka khianat di sudut keselamatan negara. Dia yang bagi maklumat kepada Yahudi di luar tu, lorong mana boleh masuk, dekat mana nak serang, hari apa boleh serang. Maklumat tu semua sampai daripada dia. Jadi dalam bicara tu jatuh hukum mati. Jadi salah seorang yang dijatuhkan hukuman mati ialah Huyai bin Akhtab, bapa kepada Sayyidina Sofiyah ni. Masa tu Nabi belum kahwin lagi dengan Sofiyah ni, belum kahwin lagi. Sofiyah masih Yahudi lagi. Jadi Nabi pun gali parit, suruh yang laki-laki yang dewasa rukuk, pancung, tergolek-golek kepala masuk dalam parit tu. Habis semua campak dalam parit, kabus. Sebab ini semua pengkhianat negara. Hukum mati. Jadi antara yang dipancung tu ialah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ni pada masa tu belum lagi jadi bapa mertua Nabi. Nabi belum kahwin lagi dengan anak dia Sofiyah tu masih lagi Yahudi lagi masa tu. Lalu yang laki-lakinya dipancung, yang perempuan diikat bawa balik ke Madinah. Termasuklah yang dibawa balik ke Madinah tu ialah Sofiyah, anak pada Huyai ni. Bawa balik. Bila bawa balik ikut undang-undang perang pada masa tu, mereka ni orang tawanan lah. Bila orang tawanan lepas perang jadi hamba, maka diagihkan ke rumah orang Islam. Bila diagihkan ke rumah orang Islam, maka mereka jadi hamba. Bila jadi hamba, tuan-tuan, itulah muslimat Islam ni dia kenakan wanita-wanita Yahudi. Dia bagi kerja-kerja berat. Ya, ini suami kau orang khianat pada negara kami, sekarang ni kau kerja berat. Dia hukumnya perempuan-perempuan ni. Ini kerja muslimat kita. Suruh buat ini, suruh buat itu, sampai tak terbuat kawan tu. Tapi buat kena buat, sebab apa? Sebab hamba. Kamu dah kalah perang, jadi hamba lah. Sampai maklumat pada Nabi bahawa ramai hamba-hamba Yahudi ini yang jadi hamba di rumah orang Islam disuruh buat kerja yang berat-berat. Nabi pun kata, tak boleh macam ni. Tapi macam mana nak baiki ni? Macam mana nak baiki supaya wanita-wanita ni berlembut dengan hamba-hamba ni walaupun mereka Yahudi? Nabi pun dapat idea. Apa idea dia? Cuba kamu cari seorang perempuan Yahudi yang paling berpengaruh sekali, ada kat sini. Ada ya Rasulullah. Siapa dia? Sofiyah. Sofiyah ni dia wanita paling berpengaruh di kalangan wanita Yahudi. Nabi kata panggil dia. Panggil ni, Nabi panggil, Nabi kata ginilah Sofiyah, kamu masuk Islam jadi isteri aku. Sebab apa? Sebab aku nak selamatkan wanita-wanita Yahudi yang jadi hamba di rumah orang Islam. Ya, sebab apa? Sebab bila aku kahwin dengan engkau jadi isteri aku, engkau jadi ummul mukminin, engkau akan jadi wanita pertama, wanita utama kepada orang Islam. Orang Islam akan respect kau sebab engkau jadi ummul mukminin.
Jadi bila engkau dah jadi ummul mukminin, dah jadi orang Islam, isteri aku, maka orang Islam lain akan hormat wanita-wanita Yahudi yang lain. Sebab yang wanita Yahudi yang kat situ mungkin adik engkau, wanita Yahudi yang kat situ mungkin sepupu engkau. Jadi takkanlah orang nak anyanya sepupu kepada ummul mukminin. Sofiah pun setuju masuk Islam, kahwinlah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas kahwin memang betul-betul terjadi. Orang-orang Islam, wanita-wanita Islam dah tak berani dah nak suruh wanita-wanita Yahudi ni buat kerja berat-berat. Sebab apa? Tak berani, tak tergamak saya. Sebab apa? Sebab yang jadi hamba di rumah saya ni memang Yahudi, tapi dia sepupu pada Ummul Mukminin Sofiah. Saya tak tergamak nak suruh perempuan Yahudi ni buat kerja berat-berat. Sebab apa? Walau dia ni adik perempuan kepada Sofiah. Akhir sekali hamba-hamba Yahudi di rumah-rumah orang Islam dilayan dengan layanan yang baik. Setelah Sofiah jadi isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya. Bermakna Rasulullah bunuh Huyai bin Akhtab, bapa mertua dia, sebelum Huyai jadi bapa mertua dia. Bukan selepas jadi bapa mertua, tapi musuh agama ni tuan-tuan, dia baca kitab-kitab ni. Kita je tak baca kitab sirah. Mereka mahir kitab sirah. Ya, dia boleh putar cerita tu, dan silap-silap kalau orang tak belajar tauhid, dia boleh terbalik. Tengok Nabi kamu bunuh bapa mertua dia, macam mana kamu kata dia siddiq? Kalau orang Islam tak boleh jawab, mengiya je lah. Bila iya jadi kafir, jadi rosak akidah. Itu yang kena belajar. Sebab kita nak menyelamatkan akidah kita ni. Ya. Dan dalam ilmu akidah juga kita akan mempelajari tentang perkara-perkara yang gaib-gaib ni, seperti adanya syurga, adanya neraka, adanya titian sirat, adanya mizan timbangan, dan macam-macam lagi. Semua benda-benda gaib ini perlu dipelajari dan diberikan dalil. Maklumlah benda gaib tuan-tuan tak nampak, tiba-tiba disuruh kita beriman, macam mana? Jadi sudah tentu benda gaib itu perlu ada dalilnya untuk kita beriman dengan dia. Jadi sebab itu para ulama letakkan satu ilmu namanya ilmu tauhid. Ya. Jadi selepas kita belajar ilmu tauhid ni, kita dapat ilmu. Selepas itu dengan ilmu itu, iman kita akan dapat dibina sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ya. Sebab iman itu tuan-tuan, ada orang dia iman dia bertambah selepas dia berilmu. Itu, ya. Jadi sebab itu dalam ilmu akidah ni, kita benda ni juga dipanggil sebagai ilmu akidah. Ilmu tauhid pun dia, ilmu usuluddin pun dia, ilmu akidah pun dia, ilmu sifat 20 pun dia. Itu. Ilmu kalau Imam Abu Hanifah dipanggil ilmu fiqhul akbar, ilmu fiqh besar. Dia kalau fiqh saghir tu, fiqh kecil itu belajar ambil air semayang, ambil wudu, semayang, haji, itu fiqh saghir, fiqh kecil. Dalam mazhab Hanafi, kalau fiqh besar, fiqhul akbar, itu ilmu tauhid. Kita mazhab kita panggil ilmu usuluddin lah. Ilmu usuluddin, ilmu asal agama, ataupun ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah, ataupun ilmu kalam, ya. Dan macam-macam lagi lah. Ini yang dikatakan mempelajari ilmu tauhid, ya. Jadi dalam ilmu tauhid ni tuan-tuan, kita akan jumpa satu perkataan yang biasa kita jumpa, iaitu akidah. Mari kita kenal dulu perkataan akidah ni, sebab nanti bila kita belajar kitab ini, banyak perkataan akidah ni akan keluar. Akidah. Apa itu akidah? Ya, apa itu akidah? Akidah ini tuan-tuan, dalam bahasa Arab artinya simpulan. Kita ambil dua tali tadi tak bersambungan, kita ambil, kita ikat, kita tarik, maka dia tersimpul. Yang bahagian tersimpul ni dalam bahasa Arab dipanggil uqdah, tempat simpulan tali. Jadi bila kita beriman pada Allah, kita punya kepercayaan itu mesti jadi macam tali tadi. Memang tak boleh ditarik-tarik dah. Yang telah diikat ketat. Sebab itu dipanggil kepercayaan kita ni dipanggil akidah. Ya, untuk senang faham macam ni. Akidah ni dia bermula dengan ilmu. Dia bermula dengan maklumat. Ya.
Saya pernah bagi satu tamsilan dekat sini dulu tentang macam mana kita nak faham apa itu akidah. Akidah ni dia begini. Saya bawa contoh cerita saya lah. Ya, dulu masa zaman kanak-kanak dulu, bapa saya pesan, bila ayah keluar daripada rumah, kamu jangan keluar rumah, main kat dalam rumah. Sebab depan rumah kita tu ada semak samun, dalam semak tu ada ular, macam-macam ular dia. Kalau kamu main bola dekat luar, bola tercampaklah semak tu, dia gigit kamu, mati kamu ni. Saya pun bila dengar maklumat dalam semak tu ada ular, punya takutlah tuan-tuan. Tu katak pun kita takut, apatah lagi ular. Semenjak hari tu saya tak berani dah main bola kat luar. Tak berani dah. Baik, ini akidah. Ini dipanggil akidah. Saya dapat maklumat daripada bapa saya bahawa ada ular dalam semak tu. Padahal saya belum nampak pun ular tu. Tapi sekadar maklumat, dia telah membentuk diri saya sampai saya tak berani main kat luar. Datang kakak saya, jomlah kita pergi main bola kat luar. Dalam rumah sempit, luar besar sikit. Tak nak saya. Sebab apa? Nanti bola masuk dalam semak, ular-ular patuk kita mati nanti. Kakak kata, kau jangan percayalah cakap bapak tu. Itu. Dia cakap gitu sebab dia jealous tak dapat main bola. Jom kita keluar main bola. Tak beranilah kakak, ada ular. Kau pernah nampak ke ular tu? Yang kau percaya sangat cakap bapak tu, kau pernah nampak ke ular tu? Tak pernah. Habis tak nampak, pasal kau percaya? Nampak? Kakak datang untuk goyangkan akidah kita. Dia nak goyangkan kita punya ilmu tadi. Tapi oleh kerana ilmu tadi sudah masuk dalam fikiran saya dah proses sehingga dia jadi kepercayaan. Kepercayaan itu akhir sekali membentuk sikap saya sehingga saya tak berani main bola kat luar. Itu dipanggil akidah. Satu simpulan ilmu yang diikat kuat, yang bila ditarik tak boleh putus dah. Macam tadilah kakak saya, dia cuba nak putuskan simpulan kepercayaan saya tadi. Tapi bila dia cuba nak putuskan, saya dah kuat kepercayaan saya, tak boleh putus dah. Jadi begitulah akidah. Akidah ni dia bermula dengan maklumat aja. Kita baca Quran, Quran kata dekat sana ada neraka. Kita baca Quran, dekat sana ada syurga. Dekat sana ada titian sirat, dekat sana ada macam-macam kita baca benda kita tak nampak pun. Mana pernah nampak neraka, mana pernah nampak syurga? Semua benda gaib. Tapi itu maklumat. Maklumat tu masuk dalam kepala kita, dengan dalil yang kita belajar, kita pun yakin. Kita pun yakin neraka tu ada, syurga tu ada. Sebab apa? Sebab dah dapat maklumat sekali dengan dalil. Itu syurga ada, neraka ada, timbangan amal ada, padang mahsyar ada. Kita percaya. Bila kita percaya, dia bermula dengan maklumat. Lepas tu kita percaya. Lepas itu maklumat ini jadi akidah. Dia membentuk sikap kita. Ajak main judi, tak berani saya. Jomlah, mak kau bukan nampak pun. Betul mak tak nampak, tapi Allah nampak. Akhirat nanti masuk neraka, aku tak berani. Kau pernah tengok neraka ke? Aku tak pernah tengok, tapi aku yakin neraka tu ada. Nampak? Orang nak bagi rasuah kita. Nah, rasuah ambil lah 1 juta. Tak nak saya. Jangan takut. Duit ni kau ambil luar negara, orang bukan tahu. Bukan ambil kat sini. Kau ambil kat luar negara. Itu. Dan kau lulus je projek ni. Saya tak berani, saya tak nak ambil duit ni. Sebab apa? Walaupun manusia tak tahu, tapi Allah tahu. Ni malaikat rakib atid ada sebelah saya ni. Besok bila mati, besok timbangan itu, segala amal saya akan dibuka dekat padang mahsyar, ditimbang. Tak ada benda yang boleh disorok. Mana kau tahu semua benda ni? Aku belajar dalam ilmu akidah. Jadi bila dia belajar dalam ilmu akidah, benda tu maklumat. Maklumat tu bertukar jadi kepercayaan. Jadi bila kepercayaan tu dah kuat, tak boleh dibuka lagi, maka itu dipanggil akidah. Ini yang penting untuk kita pada hari ini, mempelajari akidah, mempelajari ilmu tauhid, sehingga ilmu tauhid itu bertukar menjadi akidah yang tak boleh dibuka lagi dah. Bila tak boleh dibuka, itu dipanggil akidah yang jazam, akidah yang jitu, yang tak boleh dibuka lagi. Ini terjadi kepada para sahabat. Mereka berakidah bahawa rakib dan atid itu ada. Tak berani dia buat maksiat dah. Ya, tak berani dia buat maksiat. Tu yang berlaku pada zaman salafus salih, tuan-tuan. Ya, seorang lelaki ajak seorang lelaki perempuan buat maksiat. Itu, jomlah, orang tak nampak ni. Kan? Tak apa, kata budak perempuan tu, tak apa bang.
Kalau abang nak buat maksiat dengan saya, kita tunggu malam. Bila? Biar Tok Pengulu semua tidur, polis semua dah tidur. Itu Pak Imam pun dah tidur, saya datang rumah abang. Bila tu? Pukul 12 lah. 1 gitu saya datang lah. Pukul 1 memang betul budak perempuan tu datang. Tok pintu, bang, saya dah datang bang. Itu. Tok Pengulu saya tengok rumah tadi dah gelap, dah tidur lah Tok Pengulu. Itu, ketua polis pun dah tidur dah. Tok Noja dah tidur, imam lagi cepat tidur. Itu. Jom bang. Itu. Cuma sebelum kita buat maksiat ni bang, saya nak tanya abang. Saya ada satu lagi yang saya tunggu tapi tak tidur-tidur. Saya tak berani. Siapa dia? Imam pun dah tidur. Siapa dia? Allah masih belum tidur lagi bang. Macam mana bang kalau kita buat maksiat, dia nampak kita bang. Si lelaki yang nak buat maksiat tadi tuan-tuan, walaupun dia ahli maksiat, bila dia dengar Allah tu maha melihat, kendur nafsu dia, syahwat dia jatuh. Iyalah, ketua polis dah tidur, Pak Imam dah tidur, Noja dah tidur, Pengulu dah tidur, tapi ada satu yang tak pernah tidur, la sinatun wala naum, yang kita baca dalam ayat kursi tu. Dia tidak pernah rasa mengantuk dan dia tak pernah tidur. Siapa? Allah. Bila dia percaya Allah tu tak pernah tidur, syahwat dia jatuh, tak jadi dia nak buat maksiat. Ini akidah, benda yang kita percaya yang tak boleh dirungkai lagi, itu dipanggil akidah. Jadi sebab itu nak berakidah ini kena berilmu dulu. Kalau tidak nanti kita jadi ikut-ikutan. Di situ letaknya kepentingan mempelajari ilmu tauhid, ya. Jangan kita kata saya bukan nak jadi ustaz, saya datang masjid ni sekadar lepas maghrib antara isyak saya nak tunggulah itu. Saya kalau ada kuliah saya tunggu, tak ada kuliah saya balik, itu tak boleh. Bila kuliah akidah wajib tunggu. Katakanlah ya, kita ni anak bapak kita kalau ada jom balik ni. Saya nak ngaji akidah ni ayah. Ustaz tu buka kitab akidah. Baliklah, ustaz tu kalau cerita pun benda sama je. Jangan ikut ayah kita. Tak wajib patuh kepada ayah kalau ayah larang kita belajar ilmu akidah. Isteri dia nak belajar, suami dia pin jom balik lah. Belajar apa akidah Tak wajib patuh pada suami. Sebab belajar akidah hukumnya fardu ain, wajib atas setiap orang Islam. Tetapi kalau suami dia mampu ajar, sila balik. Jomlah kita balik. Apa yang ustaz tu ajar, abang boleh ajar lah. Abang PhD dalam bidang ni. Boleh balik. Kalau suami dia boleh ajar, boleh balik. Kalau ayah dia boleh ajar, boleh balik. Tapi kalau ayah suami tak boleh ajar, tidak ada kepatuhan lagi pada suami ataupun ayah kalau dia halang kita belajar ilmu tauhid. Sebab ilmu tauhid ni ilmu asal-asal agama yang wajib diketahui. Ya. Jadi insya-Allah pada kali ini kunjungan saya kita sekadar buat mukadimah ajalah. Itu ya. Mukadimah kepada kepentingan mempelajari ilmu tauhid, ya. Sekarang ni heboh tuan-tuan, orang duk kata sana sini ya, apa yang Nabi tak buat kita tak boleh buat. Sekarang ni orang pun takut dah ni. Apa yang Nabi tak buat kita jangan buat, itu bid'ah. Ini kesan daripada tak belajar tauhid dah ni. Ya, tuan-tuan, kata-kata seperti ini sangat bahaya kepada masyarakat Islam. Ya. Ya, sampai kita boleh dengar tu, takutlah nak buat. Dia kata tengok maulud Nabi, mana ada Nabi buat, bid'ah buat. Tahlil malam Jumaat, mana ada Nabi buat, bid'ah jangan buat. Jadi kita ni orang Islam makin lama makin kurang amalan kita. Kita dah diajar datuk nenek kita malam Jumaat baca Yasin. Bila tiba Rabiul Awal kita ada maulid Nabi, datuk nenek kita ajar kita, tok tunggu kita ajar, eloklah tu. Tiba-tiba datang, mana ada maulud Nabi, Nabi tak pernah buat. Tuan-tuan, berapa banyak amalan-amalan yang Nabi tak buat tetapi ada dalam syariat Islam? Nak tanya tuan-tuan, belajar tak zakat pertanian? Kan kita ada zakat bab zakat, betul tak? Ya, zakat emas, zakat pertanian, zakat binatang, haiwan. Tuan-tuan pernah jumpa tak satu hadis Nabi keluarkan zakat pertanian? Nabi keluarkan zakat emas. Mana Nabi nak cekau emas? Tuan-tuan, dia rumah dia 3 hari tak pernah kenyang. Mana dia nak cekaukan emas? Mana dia nak cekaukan binatang untuk dia bayar zakat? Nabi tak pernah bayar zakat pertanian. Nabi bukan peladang.
Nabi tak pernah bayar zakat binatang sebab dia bukan penternak. Nabi tak pernah bayar zakat emas sebab dia bukan orang kaya. Tapi kita bayar tak zakat emas? Bayar. Kita bayar tak zakat pertanian? Bayar. Zakat haiwan? Bayar. 40 ekor kambing, seekor kambing wajib bayar. Nabi sendiri tak pernah bayar zakat binatang. Jadi bermakna walaupun Nabi tak pernah buat, kita kena buat. Jadi sebab itu orang yang kata Nabi tak buat, kita tak boleh buat, orang ini telah menghapuskan sebahagian besar daripada ajaran Islam. Ini bahaya. Kan? Dia fikir apa yang dia cakap tu memang dekat dengan hadis. Sebenarnya dia sedang menjauhkan orang daripada agama. Jangan cakap Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Ini cakap yang tak betul. Ya, Nabi SAW bila dia Isra Mi'raj, dia dengar terompah Sayyidina Bilal dalam surga. Kedegak. Dia tanya Jibril, itu siapa punya tu? Itu bunyi terompah siapa? Terompah Bilal. Oh, Nabi hebat, sahabat aku ni. Nabi Isra Mi'raj tu Bilal ada dekat dunia. Nabi dengar terompah di dalam surga. Nabi balik tanya Bilal, aku dengar terompah kau dalam surga. Apa amalan kau? Itu kata Bilal, antara amalan saya ya Rasulullah, saya ambil wudu. Lepas ambil wudu, saya tunaikan sunat wudu 2 rakaat. Oh, Nabi kata bagus. Dalam hadis ini menunjukkan bahawa sunat wudu tu adalah sunat yang dibuat oleh Bilal terlebih dahulu sebelum Nabi ajar dia. Sebelum Nabi ajar dia buat. Nabi kata bagus. Ni yang tuan-tuan baca bangun daripada rukuk ni, Sami Allahu liman hamidah. Masa mula-mula Nabi sembahyang, dia tak baca Sami Allahu liman hamidah. Dia bangun daripada rukuk, Allahu Akbar. Yang baca Sami Allahu liman hamidah ni Sayyidina Abu Bakar, bukan Nabi. Sayyidina Abu Bakar buat dulu Rabbana walakal hamd. Selepas habis sembahyang, Nabi tanya, siapa yang baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd? Saya ya Rasulullah. Nabi meneruskan amalan itu. Bermakna Sayyidina Abu Bakar buat amalan yang Nabi tak buat, tapi Nabi memperakuinya. Sayyidina Bilal buat amalan yang Nabi tak buat, tapi Nabi memperakuinya. Di sini menunjukkan bahawa tidak semesti Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Yang penting benda itu tidak bersalahan dengan syariat Islam. Sembahyang sunat 2 rakaat wudu, adakah bersalahan dengan Islam? Tak ada. Yang kita nak bid'ah-bid'ahkan sebab apa? Itu. Jadi sebab itu marilah sama-sama kita belajar tuan-tuan. Kalau tidak nanti mudah saja golongan-golongan ini cuba nak mengeliru-ngelirukan kita. Dia golongan-golongan ni dia nak kelirukan orang aja, bukan apa pun. Ya, dia tak sedar yang percakapan dia itu telah mengelirukan orang, menyebabkan orang daripada beramal jadi tak beramal. Kita maulid Nabi walaupun Nabi tak buat. Itu. Tapi dengan maulid Nabi kita itulah kita dapat belajar sejarah Rasulullah. Dengan maulid Nabi itulah kita dapat berhimpun satu kampung, potong bawang sama-sama, masak nasi sama-sama, dapat bercampur, bergaul satu kampung. Kan seronok. Tapi tiba-tiba yang Nabi tak buat, jangan buat. Ini kata-kata yang sangat bahaya. Jadi kita akan ulas lebih lanjut lagi tuan-tuan ya, dalam pengajian tauhid kita. Ada juga yang mereka kata mana boleh minta tolong selain daripada Allah. Kita baca dalam Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau aku sembah, akan engkau aku minta pertolongan. Tengok, kita disuruh minta tolong dengan Allah, mana boleh minta tolong dengan Rasulullah. Macam-macam mereka kata. Kan? Jadi kalau kita tidak ada ilmu je, macam mana kita nak menjawabnya? Jadi insya-Allah dalam ilmu tauhid kita akan mempelajari perkara-perkara ini. Mudah-mudahan akidah kita akan benar-benar bertepatan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya-Allah ya. Jadi saya rasa itu sajalah kuliah kita pada malam ini. Kita lagi tak lama lagi nak masuk bulan Syaban. Bulan Syaban ni tuan-tuan, bulan di mana dalam hadis-hadis Nabi cerita, Aisyah kata, aku jarang tengok Nabi tak puasa bulan Syaban. Itu payah nak cari Nabi kita tak puasa bulan Syaban, menunjukkan bahawa bulan Syaban ni adalah bulan berpuasa. Ya, jadi marilah sama-sama kalau kita ada masa, ada kekuatan, ada tenaga, kita memperbanyakkan puasa di bulan Syaban ini. Dan bila berbuka puasa, insya-Allah kalau kita berbukalah dengan perkara-perkara yang disunatkan, antaranya buah kurma ya. Untuk tujuan itu saya ada bawa buah kurma pada malam ini untuk tuan-tuan pergi kat belakang sana lepas kuliah.
ambillah berapa kotak yang tuan-tuan nak untuk berbuka puasa dengan keluarga di bulan Syaban. Kalau ambil banyak lagi boleh tambah untuk bulan Ramadan, ya. Jadi ada dekat kereta saya tu pergi ambil seorang 10 kotak pun tak apa, saya tak marah, tapi lepas ambil bayarlah, ya. Jadi mudah-mudahan korma-korma itu dapat memberi semangat kepada kita untuk kita berbuka puasa bersama keluarga kita, insya-Allah. So itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.